This call is now being recorded. Okay, so selamat pagi semua. Assalamualaikum. Marilah kita mulakan kelas kita ini dengan membaca doa. Okay, boleh buka mikrofon dan baca doa dengan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Ke belum? Okay, boleh buka mikrofon dan baca doa bersama dengan cikgu. Okay. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke tidak cikgu cakap ni? Boleh dengar kan? Hello? Okay, boleh dengar cikgu bercakap ni? Boleh? Okay, ajar. Ingatkan masalah. Okay, boleh baca doa bersama dengan cikgu. Buka mikrofon. Askar, Hafizul, Aiman, Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Mana orangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wansur alaina min azab ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Betul-lah Askar. Hebat punya Askar ni. Result dah keluar dah ni Askar. Hafizul. Okay, nanti dia cerita tu. So kita lupa nak ambil kehadiran dulu. Okay, cikgu tanda dulu kehadiran di kelas dojo dulu. Kejap. Cuba. Okay. Memang semalam saya rasanya saya ada terlupa nak beritahu yang saya tak ada menyediakan kerja offline. Kerja offline tak ada. Saya minta maaf. Saya rasa bila cikgu scroll memang tak jumpa di dalam WhatsApp group kamu tu. Tak apalah, cikgu pun memang terkalut-kalut sekalut-kalutnya 2 minggu ni. Tapi tak apalah sebab kamu punya syllabus dah habis pun. Okay, so kita bagi kepada yang hadir dulu, iaitu seramai 11 orang. Okay, Askar, Aina Syahada kat sini. Okay, attendance dulu. Askar, Aina Syuhada. Lepas tu Duratun, No Aiman, Dani, Hafizul, Alisha, Amani, Arisha, Siti Hadira.
Okay, ini save attendance. Attend class early 10 orang. Bukan 11. Betul. Okay, so 10 orang. Nanti kalau ada lagi yang masuk beritahu. Okay, so itu untuk setakat ini. Tugasan-tugasan masih belum ada. InsyaAllah ia akan ada selepas ujian pada bulan September nanti, ataupun cikgu akan beritahu lebih awal untuk kelas kamu special. Okay, so buka buku teks muka surat 12 dan 13. Kita nak sambung jawab yang hari tu. Kita tak payah tulis tarikh lah. Kita sambung dia terus menjawab soalan 3 ni dah. Okay, so soalan 4 lah. Kita sambung je hari tu yang di bawah dia. Okay, soalan yang muka surat 12 siap dah. Muka surat 14 pula lah hari ni. Okay, so nombor 4 dengan nombor 5. Okay, bersedia? Baiklah. Okay, cikgu jauh sangat. Tak apalah. Nombor 4 lah. Okay, so hari ni nombor 4. Susah sikit. Baik, kita baca soalan nombor 4 ni bersama-sama dan cikgu akan panggil nama untuk memberi jawapan. Ya. Sama ada soalan tambahan cikgu ataupun soalan yang memang hadir dalam ni. Okey, bersedia. Okay, so soalan nombor 4. Amir conducted an investigation on 3 towels of the same type and size. Okay, he poured 50 ml of water on each water. Semuanya diberi air 50 mililiter. Dia basahkan dia. And the towel is weighed. Mula-mula tu timbang dulu. Bila dah basahkan tuala, kita pun timbang. Okey, bila kita timbang, samalah sepatutnya sebab mula-mula ni semuanya menerima air yang sama banyak. The initial mass of each towel was recorded. Initial ni maksudnya apa? Mass tu apa? Jisim awal. Initial mass ialah jisim awal dia. So kita recordkan dia dulu. Kemudian kamu pun jemur dia. Place the towel under the sun as shown below. Satu gulung, rolled. Rolled. Satu folded. Apa kita tulis ni? Rolled. Fold. Yang ini open. Satu gulung, satu lipat, satu gulung. So, after 3 hours, I may weigh the mass of each towel again. Okay, ada 3 soalan. A, B, C. Sebelum kita pergi soalan A, soalan B, soalan C, kita kena cari dulu 3 perkara iaitu the variables. Ada 3 variables dalam soalan ini. Baru kita boleh jawab soalan A ini. Okay, so sekarang cikgu nak variable. Yang pertama iaitu kamu tulis dulu dekat sini, tak payah tulis kamu tak payah tulis dia punya jawab A tu dulu, B ke dulu tak perlu, RV, CV. Nak dulu 3 variable ini. Tuliskan dalam buku kamu dulu. Okay, kita cari ini dulu. Okay, the RMV, RV, CV ni dulu. 4, soalan 4. Cikgu nak soalan 4 sekarang. Okay, MV, RV, CV. Nanti lepas ni baru kita jawab dia A tu. Okay, so kita pun petik nama murid. Elmira. Ada tak Elmira hari ni? Kenapa macam tak ada?
Elisha Ramira. Oh, dia tak hadir hari ni. Mungkin sebab cikgu tak postkan ke. Okay lah. Bukan. Next person. Siti Hadirah. Okay, Siti Hadirah. Okay, cuba kita tengok ni muka. Oi. Kerosak pula. Okay. Oh. Okay, ini Siti Hadirah. Buka mikrofon. Siti Hadirah ada? Hello, Siti Hadirah. Ada Siti Hadirah. Buka mikrofon Siti. Beritahu saya ke. Beritahu cikgu MV. Siti Hadirah, hello. Mana orangnya? Tak ada bunyi kan ni Siti Hadirah mana? Kamu dengar ke tidak cikgu bercakap ni? Hello? Siapa yang dengar? Kamu dengar tak cikgu bercakap ni? Dengar dah? Mas Siti Hadirah ada tak? Buka mikrofon cikgu cakap. Cikgu nak suruh jawab ni. Okay, apakah manipulated variable dalam soalan ini? Cepat. Siti Hadirah. Hello Siti Hadirah, mana? Payah. Bazir masa lah macam ni. Panggil tak dengar, panggil buat tak rayu tu macam ni. Okay, Akmal lagi lah tak ada. Alia Syukira tak ada. Mas tak ada. Okay, Dani ha. Okay, Dani, tolong saya Dani. Jangan buat diam macam ni je kelas cikgu ni. Tiba-tiba nanti nak main game. Tu dia. Chat dia banyak. Buka mikrofon tiba-tiba. Cikgu nak bermain dengan belajar kena sama aktif. Dani. Okay, Muhammad Dani Iqmal. Beritahu cikgu apakah manipulated variable di dalam soalan ini. Dani, ada ke tidak? Siti Hadirah tak ada. Dani, Iqmal. Muhammad Dani. Mana Dani? Mana manipulated variable di dalam soalan ini? Apakah yang dikawal di dalam soalan ini? Dengar ke tak sebenarnya? Jawab, type. Patutlah dah ada jawab kat sini. Kenapa tak buka mikrofonnya Siti Hadirah ni? Jawab kat sini, tulis type. Terus dah. Typekan jawapan. Siti Hadirah type of towel. Salah tu. Ni. Satu gulung, satu lipat, satu terbuka. Apakah itu? Tak dapat mic, typekan jawapan kamu segera. Cikgu bagi can ni. Okey, siapa yang ada jawapan lah? Siapa yang boleh jawab? The initial mass of each towel. Dan ni, The initial mass of each towel. The initial mass of its towel. Okey, salah tu. Tapi itu cubaan yang bagus. Initial mass of each towel tu salah. Sebab dia, tengok ni gambar, tengok gambar apa yang dia buat. Sekarang sikit lagi Askar. Initial mass tu another variable. Okay.
Okay, tapi kita nak yang dia ubah dalam gambar ini, yang dia kawal dalam gambar ini. Semua dapat 50 ml air bagi 50 liter 50 50. Itu satu variable tapi bukan yang kita kawal. Itu yang tetap. Okey, manakala yang kita kawal dalam gambar ni, cuba tengok. Apakah yang dikawal di dalam gambar ini? Siapa-siapa, saya bagi secara terbuka. Petik-petik nama, ada yang tak nak jawab, ada yang cuma nak masuk, nak dengar saja. Size of towel, almost there Aina Syahada. Sikit lagi. Betul dah tu, size of what? Size of what ni? Yang terbuka, yang tertutup, apa dia? Weight of towel tu, kalau final weight of towel, betul. Tapi itu ialah another juga variable. Itu ialah hasil dia. Initial mass tu sebenarnya variable juga, tetapi dia ialah yang ditetapkan. Okay, sebab kita nak tengok hasil dia nanti. Kita tak nak tengok dia punya tu. Kamu tengok ni ya. Tadi yang jawab Aina kan, dia cakap satu gulung, satu dia nampak gambar tu kan, satu gulung saiz yang apa? Yang terdedah tu dia akan kecil sebab dia gulung. Yang ni saiz yang terdedah dia besar sikit. Yang ni saiz yang terdedah tu besar. Jadi kamu tengok ni, besar, kecil, besar, lepas tu paling besar ni, itu ada perbezaan dia. Size of what tahu? Oh. Mana? Oh ni betul lah. Faham cikgu. Weight of towel tu kamu kena tambah sikit depan dia itu apa tepi. Size of what? Sikit lagi Aina Syuhada. Tolonglah cikgu ni. Bangun-bangun pagi ngantuk ni. Size of fold towel, size lipatan tuala. Betul ke? Macam tu ke? Dia yang terdedah tu kita panggil bahagian mana? Yang terdedah tu kita panggil bahagian mana? Tepi ke? Bahagian bawah ke? Bahagian atas ke? Bahagian kiri dan kanan? Habis masa ni untuk baru belum lagi jawab soalan. Cari variable saja dah bertahun-tahun ya. Size of what? Bahagian atas kita panggil apa bahagian atas? Bahasa Melayu pun boleh. Cikgu tunggu ni cepatlah. Apa? Area. Ya betul. Area. Cikgu ni dah nak skip lagi dah meter tu. Okay. Tower. Okay. Kita adjust, kita bagi ayat jadi ringkas Okay. Area. Apa kata cikgu bukan perkenalkan pun. Okay, sebenarnya kamu tahu bahagian atas tu nama dia area. Sama dengan matematik. So, apa kata kita gunakan perkataan surface. Area of towel. Tepi sikit. Okay, gitu. Oops. Tak apalah W cikgu, kamu tahulah kan. Surface area of towel. Permukaan. Luas permukaan tuala dalam bahasa Melayu dia. So bagus nampaknya. Apa kata kita bagi orang yang sebut pasal towel tu, kita bagi dia reward je, senang. Sebab dia mengeluarkan idea. Walaupun jawapan dia tak betul, tapi kita bagi dia idea. Size of fold towel, cikgu bagi betul lah. Bukan bagi betul.
bagi idea. Mana dia? Good idea. Give idea. Lagi, weight of towel. Okay, bagi nanti. Size, bagi lah terus, malas memikir. Walaupun belum betul. Size of towel, kita bagi dia. Ada give idea. Dan ni belum jawab, au. Siti Hadirah kita bagilah sebab dia jawab tadi tapi rupanya dia tak nak buka, dia pemalu. Apa malu-malu? Okay, so mana? Kita sambung kepada RB. Okay, tadi dah ada orang jawab. Apakah hasil dia nanti? Mula-mula dia timbang. Kemudian dia pun lepas jemur, dia timbang lagi sekali. Oh Askar, alamak. Arah Askar ni. Minta maaf Askar ya. Orang yang bagi jawapan, dia tak bagi markah. Sorry Askar. Okay, so apakah RV? Mula-mula kita timbang. Lepas tu kita timbang lagi. Okay, so dekat sini dia dah bagi satu initial. Apakah hasil dia? Lawan dia ialah lawan kepada initial. Apa dia? Siapa boleh jawab cepat-cepat? Give idea. Ayo, give idea. 6C, cepat. Lawan kepada ni je. Lawan kepada initial. Weight. Mass lawan dia weight. Askar, mass lawan dia weight. Mass tu jisim, weight tu berat. Cikgu nak perkataan berlawan dengan initial. Initial tu tadi apa? Awal. Akhir, apa dia akhir? Dia bagi Askar lagi sebab dia jawab tapi walaupun tak betul. Give idea lagi. Okay, last. Sikit lagi kan ni? Last, bagi give idea. Bukan last, initial tu awal. Akhir, apa dia? Apakah akhir? Pusingan akhir. Apa dia pusingan akhir? Hafizul, baru semalam. End. Bukan. Siti Hadirah. End. Kita bagi je lah markah free. Hari memberi markah. Last. Final. Final. Final what? Bagi lagi. Dah cukup. Dah jumpa jawapan dia. Tapi cikgu nak jawapan yang betul ni. Final what? Aina. Final what? Ni. Dalam buku teks tulis apa? Bukan weight. Final mass. Aina. Bukan final weight dah ni. Apa dalam buku tulis final mass of towel. Yes, betul Askar. Final weight. Tengoklah. Final mass of each towel. Ataupun kita pendekkan dia saja, kita ambil final mass of towel. Cukup. Okay. Final mass of towel. Cukuplah tu. Okay, cikgu tahu sekolah lain dia akan ajar tentang rate of evaporation. Okay, apa kata cikgu? Slashkan dekat sini. Ajar kamu something which is rate. Cikgu slash ya. Rate of evaporation. Okay, sebab apa ada rate of evaporation? Sebab nanti sepatutnya kita tolak isi padu awal tolak isi padu akhir. Isi padu jisim awal tolak jisim akhir untuk kita melihat rate of evaporation. Cikgu tahu sekolah lain memang ajar ni, tapi untuk kita punya latihan ni cikgu tak apalah, kita ambil final mass of towel. Tapi kamu boleh salin jawapan rate of evaporation tu juga. Okay, so kita pergi kepada siapa yang jawab tu mana. Akhirnya ada jawapan yang betul, kita bagi yang ni correct answer.
Lepas tu final mass Aina Syuhada. Give idea. Mama Afizul pun bagi lagi. Bagi final mass lagi Amani. Macam tu. Okay. 9 dah mainan betul jawabnya. Okay. Apakah pula constant variable? Apakah constant variable di dalam soalan ini yang ditetapkan dan cikgu nak satu saja yang paling jelas. Sebenarnya ada banyak. Yang cikgu garis-gariskan ni sebenarnya memberi clue kepada kamu. Apa dia yang di constant dalam soalan ini. Same type of tower and size. Bagus. Okay, so yang kedua apa lagi selain daripada jenis tuala dan juga saiz tuala? Boleh tak nampak apa yang cikgu gariskan? Ni sebenarnya yang penting. Ni 50 ml on each tower ni apa dia? Volume of water poured on the towel. Okay, cikgu ambil jawapan Azkar lah. Same type of size and towel, same type of towel. Jadi kita tuliskan type of towel. Okay. Or size of towel lah. Ada bagi je lah. Kata nak satu tapi jawab dua. Sebab apa? Dia ada N kat situ. Okay, tak apalah. Kamu salin dua pun boleh, satu pun boleh. Okay. So sepatutnya kita nak juga dengan jawapan daripada yang volume of water tadi. Jadi kamu boleh juga jawab yang senang iaitu type of towel ataupun size of towel. Okay, barulah nak jawab soalan A. Masya Allah, payahnya. A. Begitu susah ya nak menjawab soalan sains. Rupa-rupanya tidaklah sebenarnya. Cikgu yang menambahkan dia sebab cikgu nak ada panduan. Okay, A ialah aim of the investigation. Aim of this investigation. Selepas 3 jam ni dia kata dia timbang lagi sekali lagi. Of course, okay, kita ramalkan sikit. X akan jadi ringan ataupun berat. Y akan jadi ringan ke berat? Z yang jadi ringan ke berat? Okay, macam ni. Senang je. Bila dia semakin besar ni, dialah yang akan jadi ringan. Dialah yang paling cepat kering. Rate of evaporation tu yang kita tadi cikgu sebut tu, inilah tujuan dia belajar. Okay, so bila Z ni, dia punya luas permukaan dia besar, jadi dia akan lebih cepat untuk kering. Kalau kita jemur baju, kita cuba untuk jangan lipat dia atau gulung dia. Kita buka dia seluas-luasnya supaya dia lebih cepat kering. Kalau kamu gulung seperti X ni, gulung dia akan lambat kering kerana satu, dia dah jadi tebal. Yang kedua, dia punya permukaan dia kecil, jadi dia lambat kering. Itu ada kaitan dengan rate of evaporation. So tak apa. Sebagai pengetahuan kepada kamu. So what is the aim of this investigation? Kita nak mengaitkan dua variable iaitu MV, nak kaitkan MV ni dengan RV. Sebab itulah cikgu pun bersusah payah mencari dua jawapan tersebut. So the aim of this investigation, kita terus dengan ayat 2, investigate relationship between. Sebab itulah jawab. Kita nak cari si MV tu. Siapakah MV itu? Surface area of towel, dan RV iaitu final mass of towel. Okay, okay, siap Salena?
Saleh. Cikgu naikkan ke tepi sikit. Okey, siap ah. Cikgu pun pergi kepada B, iaitu soalan yang paling mudah di dunia ini, Allah. Okey, paling senang iaitu susunkan dia. Predict the final mass of towel in ascending order, dalam turutan menaik. So yang mana dulu yang paling ringan, yang paling kecil mass dia? Z, towel Z. Kemudian diikuti oleh towel Y, towel X. Okay, so kita pun sambung dekat sini. B, kita cuma tak payahlah buat kotak, tak payah. Tengok ni, tulis je macam ni. Towel Z besar, koma, macam tu je. Z, Y, X. Very good, Hafizu. Towel Z, towel Y, towel X. Allah. X, Z, Y, X. Okay, give idea. Jawablah apa-apa, bagi je markah. Siapa dapat 100 markah, cikgu reset semula kiraan tu. Kita tengok siapa akan dapat rewardnya. Okay, C. Kita pun tengok buku teks. Okay. State an inference based on the difference of final mass between X and Z. X tadi dia paling, kita ambil Z lah. Z tadi dia jadi paling ringan. Z tadi, terbalik. Z jadi paling ringan. X jadi paling berat. Kenapa pula bila akhir-akhir keringan? Sebab tadilah cikgu dah jawab juga tadi, iaitu rate of evaporation ataupun surface area dia. Okay, kita jawab tentang rate of evaporation dia. So kita kata Z itu rate of evaporation dia paling tinggi. Faham? Sebab itulah dia paling cepat kering. Because towel Z, okay, dia nak compare dua je. Kalau kamu baca soalan tu tadi ya, nak comparekan Z dengan X sahaja. So kita gunakan perkataan then atau then. So has higher, okay, higher rate of evaporation. Then towels X. Itu je. Allah, mantap. Itulah. Area apa? Area apa, Fizo? Oh, kamu nak jawab macam ni, boleh juga. Because towel Z has bigger surface area. Pun boleh juga. Kalau kamu nak jawab tu. Contohnya tadi kan, kita dah jawab guna yang MV ni, kamu juga guna surface area of towel kan. Okay, so kamu nak gunakan because towel Z has bigger ataupun higher, bolehkah? Boleh higher surface area, boleh juga, ataupun bigger surface area pun boleh juga. Then towel X pun boleh. So cikgu bagi satu jawapan tentang inference ni. Tapi area saja ke kenapa? Kenapa Alisha keluar pula? Okey, kita pun siap jawapan nombor 4. Kita pergi nombor 5. Iaitu soalan yang lebih susah. Bersedia ya? Okey, soalan yang nombor 5 iaitu agricultural officer recorded
observation made on the volume of milk produced in 2015 as shown in the table below. Encik Yusof bela kambing, Encik Ramli pun bela kambing. So siapa yang menghasilkan susu yang banyak? Oh 350. Oh 405. Naik. Jadi so ini increase. Kita pun tulislah kecil kat tepi ni, kita tanda sebagai nota. Increase. Tak. Oh. Sesungguhnya. Okay, increase. So kamu boleh lain kali tak apa. What about this one? 150, 250 also increase. Cuma perbezaan dia ialah Encik Yusof lebih banyak volume of milk. Lebih banyak tengok ni 300. Okay, so apakah sebab dia? So write an inference based on the difference in the volume of milk produced by Encik Yusof and Encik Ramli's livestock. Okay, so kita jawab ini, kita akan dapat dia punya MV nanti. Okay, so kamu tengok ni, kenapa dia susu kambing, betul, kenapa susu kambing Encik Yusof lebih banyak berbanding Encik Ramli? Apakah sebab yang paling senang? Apakah yang berlaku kepada kambing-kambing dia? Apakah jawapan dia? Siapakah yang boleh menjawab cikgu? Nombor 5. Apa kata? Cikgu nak buat kat tepi ni Sebab apa? Payah aduk naik turun. Tapi kamu sambung je dekat bawah tadi Dekat sini. Okay. Cikgu tulis kat sini pula. 5A. Apakah sebab dia? Senang je. Kenapa susu kambing dia banyak? Cuba beritahu dengan cikgu. Kenapa susu kambing dia banyak? Apakah sebab dia? Apa yang Encik Yusof ni ada? Apakah ada pada kambing dia? Because Encik Yusof have more cow, not cow, goat. Okay, bolehlah kita terima. Number of goat yang ada pada Encik Yusof ni lebih banyak. Okay, so boleh kita terima. Sebab itulah susu dia banyak. Okay, so because Encik Yusof has more number of goat. Okay, because Encik Yusof has more number of cow, number of goat. Kita tukar. Number of goat. Then Encik Ramli. Okay. Salin dia. Sebenarnya suku dah. Cepat. B. Provide another inference based on your observation. Selain dia ada kambing yang banyak, apa lagi yang menyebabkan kambing dia boleh menghasilkan susu yang banyak? Okay, bagi dulu Hafizul jawapan tadi. Good idea. Okay. Lagi. Sudahlah kambing dia banyak. Lepas tu kambing dia tu kenapa? Apa yang dia buat supaya kambing dia bersusu, mengeluarkan susu yang banyak? Contohnya ayam. Kita buat apa dengan ayam tu supaya ayam tu bertelur banyak-banyak? Esok bertelur, lusa bertelur, minggu depan bertelur lagi. Apa? 6C. Apakah yang kamu boleh lakukan supaya kambing kamu bagi kamu banyak susu? The goat is big, the size of goat. Okay, boleh juga. Food, cikgu nak dengar jawapan food tu. Okay, cikgu nak dengar jawapan food tu. Tapi bahagian size tu pun logik betul juga. So dekat sini, okay, kita cakap feed. Kita cakap feed. Ataupun bagi amount of food. Boleh jugalah. Okay, so siapa yang diberi makan dengan lebih banyak?
Size of goat tu cikgu terima juga. Okay, nanti kita beritahu another choice of answer untuk jawapan itu. So, Encik Yusoff's goat are given ataupun tak mau pakai given, cikgu minta maaf. Fed feed diberi makan. So fed with more amount of food compare to Encik Ramli's goats. Got it? Faham tak? Besarkan dia sikit. Tu. So kalau kamu jawab yang macam Hafizul cakap, iaitu size of goat, okay, senang dia jawapan dia macam ini saja, macam yang atas ni, because Encik Yusof goat is bigger than Encik Ramli's goat. Kan boleh juga. Okay, so very good. Dua orang. 7 Miss Aida, Dani. Setakat ni paling tinggi Kai 55. Aina 56. Cepat Aina, orang nak potong dah ni. 54, 51. Cepat Aina bagi jawapan. Alisha pun sama tinggi. Bila seorang saja yang capai 100, kita bagi dia hadiah, kita reset balik jadi kosong. Lepas tu kita tengok siapa lagi another round yang akan mendapat markah dan mendapat rewardnya. So C, state the relationship between the manipulated and responding variable based on the inference made in A. So A tadi kita cakap, sebab apa susu Encik Yusof tu banyak? Kerana Encik Yusof ada banyak number of goats. So if the number of goats increase, then the volume of milk produced by month also increase. Number of goats. So senang, bagus jawapan tadi yang diberi tadi. So kita terus cikgu cepat-cepat dah ni, dari 9.20. If the number of goats increase, then volume of milk di dalam tadi kotak jadual tadi dia tak ada produce, tapi kita kena tambah perkataan tu sebab dah tidak dia jadi pelik. Produced by month. Kita kena tambah dia. Kalau kita volume of milk by month saja, kita akan jadi pelik. So increase oleh sebab bilangan kambing banyak, bilangan kambing tu oleh sebab bilangan kambing tu banyak, tengok increases, jadi susu pun banyak. So D. So D ini ialah, boleh cikgu ni sekejap. So D dia nak kamu hasilkan satu graf yang boleh mewakili data ini. So kamu dengan cikgu cakap ni, homework bagi kamu untuk minggu depan ialah soalan D saja. Senangnya. Cikgu bagi clue terus. Pembaris. So graf yang kamu kena buat tu, senang je. Cikgu pun mulakan dengan atas ni. Cepat.
garis ni hilang sikit. Sebab apa? Okay. Di sini dan di sini. Okay, ni volume of milk by month. Lepas tu unit dia liter. Betul lah. Yes. And then di tepi ni pula ialah kamu kena buat goat herd. Betul, goat herder. Nampak lah cikgu punya viewer ni. Goat herder. Not goat herder. Month. Okay, month. Okay, contohnya month yang pertama ialah February. Okay, so ada 4. Ada 4 kan? Okay, so tengok. Okay, so tekan dekat sini. Bulan pertama. Bulan kedua. Usahlah. Bulan pertama, bulan kedua. Dah lari dah. Ayah. Okay, bulan keempat. Okay, so kamu pun buatkan 2 bar yang berdekatan dengan satu sama lain. Okay, contohnya Encik Yusof 150, Encik Yusof 3.5 dengan 150. So sini cara dia. Okay. Contohnya ini 150. So ni, lepas tu yang ni 350. Contohlah. Okay. So buat je lah siap-siap tu senang. Okay, lepas tu okay, ni bulan pertama. Sini. Okay. Dua. So, untuk Encik Yusof, kamu patutnya, tak apalah. Aduh, okay. So, untuk Encik Yusof, kamu lorekkan dia. Tak payah lorek. Kita lorekkan dia tapi kita tak payah lorek dia sampai dia penuh. Okay. Dalam yang Encik Ramli tu kamu titikkan dia. Okay. Apa kata kita siapkan dia. Daripada tunggu-tunggu. Sama je tu. Okay. Buat lagi kat sini. Okay, 245. Hmm. 05.
Pastikan dia hampir sama saiz ataupun lebih bagus kalau dia sama saiz. Okey, yang seterusnya 608 365. Okay. 365 608. Dan bulan keempat 704526. Sikit lagi. Okay, alang-alang ah. Kita habiskanlah ah. Okay, lagi. Kemudian lagi. Okay. Kemudian boleh ya. Okay. Lepas tu di bawah dia kita tuliskan dia punya bulan. February, March, April, May. Ringkaskan dia. February, March, April, May. Okay. Kemudian lebih dah. Biasanya lebih masa main game. Ini lebih masa akibat buat kerja. Baguslah Namsi ni sesungguhnya. Buat kerja. Okay. Kita tak payah. Okay, there you go. Oh, cikgu terlupa. Ni di atas kamu kena buat macam ini. Okay. Satu kamu gariskan dia macam ni dan satu kamu titikkan dia. Ini Encik Yusof. Ini Encik Ramli. Okay. Sebenarnya tak lengkap. 200, 100. Okay, 100, 200, 300, 400, 500. Oh, tipu lah ni. 600. Tak apalah. Okay, boleh salin? Dah siap, tak payahlah buat kerja offline lagi. Okay, so dah siap. Tak minat buka lampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekali lagi. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa yang 12 ni? Oh, saya dengan Amas. Okey dah. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Okey. Adakah kamu nak main blue card je? Syafiq dah habis masa. Okeylah. Cikgu berhenti record dulu. Terima kasih kepada yang hadir, tapi jangan keluar dulu. Okay, so semoga kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah.